Baik, satu lagi inisiatif untuk memberikan ekosistem pendidikan yang baik kepada para pelajar, pendidik dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Kita ingin berbicara tentang pelancaran Sekolahku Sejahtera. Di studio kita ucapkan selamat datang juga selamat pagi kepada Dr. Nur Hisham Ismail, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa datang ke studio kami pada pagi ini. Sekolah Doktor 10 tahun, 12 tahun setiap daripada kita meluangkan masa untuk satu ekosistem yang penuh selamat dan sejahtera kepada anak-anak, khususnya dari sisi libat urus yang berhormat Menteri Kanan Pendidikan baru-baru ini. Apa yang terbaru boleh dikongsikan dengan para penonton berhubung dengan Sekolahku Sejahtera ini? Bila kita cakap tentang pendidikan, Kementerian Pendidikan sentiasa memastikan pembentukan sasia dan kemenjadian murid adalah agenda utama kita. Ya. Dan YB Menteri Kanan Pendidikan sendiri dalam sesi libat urus beliau sentiasa menekankan aspek ini. Selain daripada menekankan membincangkan dengan isu-isu pendidikan, YB juga sentiasa menerapkan elemen-elemen amal-amalan baik dalam sesi libat urus bersama dengan masyarakat dan juga warga pendidik lah. Sekolahku Sejahtera itu banyak sebenarnya sudut yang perlu dilihat. Satu dari segi ialah persekitaran pendidikan, dari segi infrastruktur, sasiah anak-anak ini. Banyak isu yang telah pun dilalui, terutama dalam situasi kita berdepan pandemik 2 tahun ini. Bagaimana Doktor lihat perubahan yang lebih positif ini boleh dibawakan melalui Sekolahku Sejahtera? Baik. Sekolahku Sejahtera ini adalah satu aspirasi YB Menteri Pendidikan sendiri. Sebab itu di dalam sesi libat urus beliau telah memperkenalkan konsep Sekolahku Sejahtera kepada semua stakeholders pendidikan kita lah. Jadi dalam sesi libat urus ini beliau ingin memperkenalkan tentang penerapan amalan-amalan baik yang perlu diamalkan dan dijadikan budaya di sekolah-sekolah kita. Kalau dilihat dari satu aspek, timbul juga kes-kes sebelum ini yang membawa perhatian kementerian, khususnya isu buli dan sebagainya. Jadi persekitaran sejahtera itu ada kompromi di situ. Bagaimana kementerian melihat isu ini boleh ditangani melalui aspirasi Sekolahku Sejahtera ini? Baik, itu satu soalan yang sangat baik dan itu sebenarnya itulah yang ingin kita sebutkan di sini, bahawa kita akan adakan satu majlis pelancaran Sekolahku Sejahtera yang akan dilancarkan sendiri oleh YB Menteri Kanan Pendidikan. Jadi saya tak nak elaborate more tentang itu. Kena tunggu sebab apa yang dihasratkan dan diaspirasikan di bawah Sekolahku Sejahtera ada menyentuh elemen-elemen tertentu yang memang akan menjurus kepada kesejahteraan masyarakat warga sekolah melalui elemen-elemen ini. Kalau boleh diberikan sedikit pengenalan ataupun sedikit bayangan untuk terutamanya mereka yang berada dalam situasi pendidikan ini, pelajar, pendidik, ibu bapa, penjaga, apa agaknya apa antara fokus yang bakal diberikan untuk merealisasikan konsep sejahtera itu, Doktor? Fokusnya adalah penerapan amal-amalan baik, penerapan nilai-nilai murni, yang mana guru-guru, warga sekolah, komuniti, ibu bapa, semua yang terlibat dengan pendidikan. In fact sebenarnya semua kita lah perlu memainkan peranan kita sendirilah untuk memastikan penerapan nilai dan amalan baik ini sentiasa diamalkan. Dan itu harus kita jadikan budaya di sekolah. So inilah melalui konsep Sekolahku Sejahtera yang dicetuskan oleh YB Menteri Kanan Pendidikan, kita ingin mewawarkan kepada seluruh rakyat Malaysia tentang penerapan nilai-nilai murni ini. Doktor, dengan evolusi peredaran zaman, evolusi ialah persekitaran komuniti itu sendiri, kadang-kadang ada insiden yang bila kita lalui di sekolah dulu, alah biasalah kat sekolah saya dia biasa kena macam tu. Jadi bila berlaku situasi itu sekarang, bila mana isu mengasari satu sama sendiri, ada juga yang mengatakan alah manja dan sebagainya. Jadi bagaimana alasan-alasan sebegini tidak boleh digunakan lagi kerana nilai-nilai murni ini perlu diperkuatkan dalam warga masyarakat, dan apa yang biasa dahulu tidak semestinya betul pada masa akan datang. Itu adalah kita bercakap tentang pendekatan dalam pendidikan. Jadi pendekatan dalam pendidikan sekarang perlu berubah.
dan kita tidak harus be judgemental orang cakap kan. Jadi that's why pendekatan yang lebih positif perlu kita ambil. Terutamanya kita harus berfokus dan contoh-contoh yang baik. Jadi apabila masyarakat generasi muda melihat banyak contoh-contoh yang positif melalui pengamalan-amalan baik, nilai murni, dari segi itulah kita akan dapat membentuk masyarakat yang lebih yang kita katakan lebih sejahtera dan lebih mempunyai banyak sifat-sifat yang baik. Di mana mandat dan juga persiapan yang diletakkan kepada tenaga pendidik dalam merealisasikan konsep sekolahku sejahtera ini, Doktor? Baik. Yang itu, Zaliha, kita kena tunggu dari majlis pelancaran kita yang akan kita adakan pada minggu hadapan, pada 21 bulan Februari, hari Isnin, jam 9 pagi hingga 11 pagi, di Putrajaya International Convention Center, PICC. Yang juga kita akan siarkan secara live stream melalui Facebook rasmi KPM. Cabaran yang Doktor sendiri lihat dalam persekitaran sistem pendidikan kita sekarang, kalau dahulu dibandingkan dengan sekarang, ditambah dengan aspek teknologi, ditambahkan pula dengan cabaran pandemik. Bagaimana Doktor lihat usaha dan inisiatif pihak kementerian sendiri dalam menggagahi 2 tahun ini, Doktor? Ya, kita Kementerian Pendidikan sentiasa memastikan anak-anak warga pendidik sentiasa selamat dan sentiasa diberi perhatian tentang apa yang situasi yang sangat mencabar pada masa ini. Jadi banyak inisiatif dan juga usaha-usaha yang kita laksanakan bagi memastikan semua warga pendidik sentiasa diberi perhatian, terutamanya dari aspek keselamatan. Banyak inisiatif yang kita telah laksanakanlah. Dan kalau dilihat dari segi pendekatan yang diambil oleh Yang Berhormat Menteri juga sentiasa memberikan laluan kepada warga masyarakat untuk memberikan pandangan kepada beliau. Bagaimana maklumat ini diambil dalam tempoh begitu banyak penyesuaian yang perlu dilakukan bukan sahaja oleh kementerian, malah oleh pelajar pendidik dan juga ibu bapa dalam situasi kita mengharungi bukan saja pandemik tapi untuk merealisasikan sekolahku sejahtera ini? Di pihak Menteri Pendidikan sendiri, Menteri Pendidikan sentiasa terbuka dengan pandangan dan juga buah fikiran daripada masyarakat. Disebab itulah YB Menteri Kanan sentiasa meluangkan masa dalam sesi-sesi libat urus beliau di serata negara lah. Jadi di sinilah platform yang di mana beliau sendiri dapat mendengar terus daripada masyarakat, daripada warga pendidik, daripada ibu bapa dan komuniti tentang isu-isu pendidikan yang perlu diambil perhatian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi pastinya akan dinantikan live stream ataupun streaman secara langsung ini. Di manakah salurannya yang boleh warga masyarakat telusuri untuk melihat sendiri ataupun mendengar sendiri? Kita akan membuat live stream seperti saya sebut tadi di Facebook rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia pada jam 9 pagi, bermula jam 9 pagi. Jadi semua warga pendidikan, semua rakyat Malaysia kita gesa dan seru untuk terus menyaksikan pelancaran Sekolahku Sejahtera yang akan dilancarkan oleh YB Menteri Kanan Pendidikan. Siapa lagi yang akan hadir bersama dengan YBMK nanti? Ya, kita akan menjemput semua pemegang taruh pendidikan, termasuklah agensi kerajaan, sekolah-sekolah, semua jenis sekolah yang kita ada, termasuk sekolah swasta. Kita semua pengusaha-pengusaha institusi pendidikan yang ada di Malaysia, persatuan-persatuan guru, ibu bapa dan juga komuniti juga dijemput untuk hadir dan mendengar aspirasi Sekolahku Sejahtera YB Menteri Pendidikan. Saranan Doktor sendiri kepada semua yang berada dalam evolusi pendidikan, persekitaran pendidikan kita ni, Doktor, dengan peningkatan kes ini, apa lagi yang boleh dilakukan untuk memastikan keselamatan khususnya para pelajar kita? Saranan saya semoga semua yang stakeholders pendidikan agar sentiasa prihatin, sentiasa memastikan keselamatan anak-anak kita sentiasa diberi perhatian. Jadi kita tidak boleh ambil mudah dengan apa yang situasi yang berlaku sekarang. Jadi apa sahaja usaha yang pihak kerajaan laksanakan harus kita sokong dan kita harus mengambil peranan masing-masing untuk memastikan usaha kerajaan, usaha Kementerian Pendidikan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak kita, generasi kita dan rakyat kita sentiasa diberi perhatian.
Terima kasih Dr. Nur Syamil Ismail kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Jangan lupa tarikh stream langsungnya 21 Februari hari Isnin pada pukul 9 pagi untuk kita dengarkan sendiri amanat dari Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berhubung dengan konsep Sekolahku Sejahtera.